Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini, isu yang akan kita bincangkan ataupun isu yang akan kita ulaskan memang salah satu isu yang sangat penting dan dekat di hati rakyat Sabah dan juga Sarawak. Isu itu adalah isu MA63. Kalau Anda perasan, setiap kali isu ini dibangkitkan, janji demi janji diberikan. Tetapi adakah semuanya betul-betul ditunaikan? Kali ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengumumkan bahawa tafsiran kuota kerusi parlimen dan pelantar benua dijangka akan dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MTP MA63 pada Mei nanti. Tetapi sejauh manakah realitinya? Adakah ini akan menjadi satu lagi janji yang akan ditangguhkan? Mari kita bongkar satu persatu di dalam video kali ini. Baru-baru ini, Fadilah menyatakan bahawa isu tafsiran perundangan mengenai kuota kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak serta hak ke atas pelantar benua perlu diperhalusi terlebih dahulu sebelum dimuktamadkan dalam mesyuarat tertinggi negara. Mesyuarat ini akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Katanya, kalau tiada keputusan dalam mesyuarat nanti, maka perlu ada perundingan seterusnya. Nah, inilah yang kita selalu dengar. Kalau tiada keputusan, kita bincang lagi. Masalah dia, mau bincang sampai bila? Kita kena ingat, MA63 itu bukanlah satu isu yang baru. Ini adalah perjanjian asas yang menjadikan Sabah dan Sarawak sebahagian daripada Malaysia. Tapi kalau kita lihat dari segi pelaksanaan, banyak hak yang sepatutnya dimiliki oleh Sabah dan Sarawak masih belum diberikan sepenuhnya. Sebagai contoh, tuntutan royalti minyak. Sampai sekarang isu ini masih lagi tergantung. Sabah dan Sarawak menyumbang hasil minyak yang besar kepada negara, tetapi pulangan yang mereka terima tidak setimpal. Dalam MA63, sepatutnya negeri-negeri ini mempunyai hak penuh terhadap sumber asli mereka, tetapi realitinya, Kerajaan Persekutuan masih mengawal sebahagian besar hasil tersebut. Satu lagi isu yang panas, yaitu kuota kerusi parlimen. Dalam perjanjian asal, Sabah dan Sarawak sepatutnya memiliki 1/3 daripada jumlah kerusi di parlimen untuk memastikan suara mereka tidak mudah diketepikan. Tetapi apabila selepas beberapa kali persempadanan semula, jumlah kerusi mereka dilihat semakin mengecil. Bayangkan negeri-negeri di semenanjung yang saiznya jauh lebih kecil ada lebih banyak kerusi. Adilkah tidak ini macam? Fadilah kata isu ini akan dimuktamadkan, tetapi mampukah ia direalisasikan dengan tekanan politik sedia ada? Selain itu, tafsiran mengenai pelantar benua juga menjadi satu isu yang besar. Kalau kita cakap pasal pelantar benua, ia bukan sekadar tentang hak wilayah, tetapi juga sumber asli di dalamnya. Laut Sabah dan Sarawak kaya dengan minyak dan gas, tetapi siapa yang benar-benar mendapat manfaat? Negeri-negeri ini ataupun kerajaan persekutuan? Kalau tafsiran baru mengenai pelantar benua ini tidak memihak kepada Sabah dan Sarawak, ia boleh menyebabkan hak negeri-negeri ini terhadap sumber asli mereka sendiri semakin terhakis. Sebelum ini, Fadilah juga menyebut bahawa kerajaan telah berjaya menyelesaikan 9 tuntutan MA63. Antara yang diumumkan ialah penyerahan semula kuasa pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Sabah, serta pindaan perlembagaan yang memperkukuhkan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam Persekutuan Malaysia. Tapi kita kena tanya,
sejauh mana keberkesanan penyelesaian ini. Adakah ia betul-betul memberikan impak kepada rakyat Sabah dan Sarawak atau hanya sekadar simbolik sahaja? Satu lagi perkara yang menarik, pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun LHDN 1995 untuk melantik wakil tetap dari Sabah dan Sarawak. Secara teori ini adalah satu langkah yang baik, tetapi adakah wakil ini akan mempunyai kuasa yang benar-benar boleh menjadi kesan atau sekadar menjadi pemerhati di dalam mesyuarat? Kalau mereka hanya ada suara tetapi tiada kuasa, maka ia tidak lebih dari sekadar kosmetik politik. Jadi persoalannya sekarang, adakah semua langkah-langkah ini benar-benar menunjukkan kesungguhan Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan janji mereka? Atau ini sekadar untuk meredakan kemarahan rakyat Sabah dan Sarawak buat sementara waktu? Kalau kita lihat sejarah, banyak kali sudah isu MA63 ini dibincangkan, tetapi selalunya penyelesaiannya lambat ataupun tidak menyeluruh. Dan kita juga perlu tanya, adakah pemimpin-pemimpin dari Sabah dan Sarawak benar-benar berjuang untuk negeri mereka, atau ada antara mereka yang lebih selesa mengikut kehendak Kerajaan Persekutuan demi kepentingan politik? Ini satu soalan yang sukar, tetapi penting untuk kita fikirkan. Sekarang kami ingin tahu pula pendapat Anda semua. Adakah Anda rasa isu MA63 ini akan benar-benar selesai dalam masa yang terdekat? Atau adakah kita akan dengar janji-janji baru setiap kali pilihan raya semakin hampir? Apa pula pendapat Anda tentang hak Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda dan kongsikan video ini supaya lebih ramai dapat memahami isu ini dengan lebih mendalam. Sampai kita jumpa lagi dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk lebih banyak perbincangan panas seperti ini. Terima kasih karena telah menonton kami dan terima kasih juga karena setia bersama-sama kami sehingga ke penghujung video. Baiklah, jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Currents VMY, suara rakyat, suara perubahan.